illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita semua dikurniakan oleh Allah kesempatan untuk bertemu di udara bagi bersama-sama mengingati kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan mulakan kuliah ini dengan melihat sebahagian daripada apa yang Allah maksudkan dalam firman-Nya yang telah saya bacakan tadi, mana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman terhadap kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya, membantunya dalam penyebaran Islam dan mengikut apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu ajaran yang terdapat dalam Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan, orang-orang yang berjaya menjadi hamba Allah yang sebenar, dapat kehidupan sebaik-baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, zahir maupun batin. Di dalam ayat yang tersebut, kewajipan seseorang mukmin terhadap Rasulullah ada 4 perkara yang asas. Pertama, beriman kepada kenabian dan kerasulannya. Yang kedua, memuliakan kasih dan sayang yang sebenar-benar terhadap Rasulullah. Yang ketiga, membantu dengan apa juga bantuan yang kita mampu, jiwa maupun raga maupun harta. Dan yang keempatnya, kita berpegang kepada Quran. Mereka yang berpegang pada 4 asas ini, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah ulaika humul muflihun. Mereka itulah manusia yang telah berjaya hidup mereka di dunia maupun di akhirat. Untuk mengisi ruang kesempatan hari ini, saya tidak akan menjelaskan semua 4 aspek yang disebut dalam ayat ini. Cuma saya ingin menjelaskan perkara yang kedua, yaitu memuliakan kasih sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya pandang ada banyak perkara yang berkaitan dengan memuliakan Nabi, kasih sayang terhadap Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui. Kerana dalam aspek kasih dan sayang,
terhadap Nabi Muhammad SAW, memuliakan Nabi Muhammad SAW, ada didapati dalam sejarah umat Islam, ada didapati percubaan-percubaan yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam, yang telah pun berlaku, yang dapat kita anggap sebagai satu kesilapan ataupun satu kesalahan yang besar dari segi akidah. Memang kita dikehendaki oleh Allah supaya kita benar-benar rasa kasih dan sayang terhadap Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Tapi memuliakan Rasulullah itu mestilah ada batas-batas yang tertentu. Tidak boleh kita memuliakan Rasulullah, mempercayai Rasulullah sehingga melampaui batas. Batas yang sangat penting ialah batas apa yang selalu kita dengar, batas makhluk dan Khalik. Bahawa Rasulullah SAW itu adalah makhluk. Janganlah kita kerana sayang sangat, kasih sangat, sanjung sangat Rasulullah sampai kita sudah melampaui batas Rasulullah itu sebagai makhluknya, sampai kepada Rasulullah itu juga Tuhan. Seperti yang berlaku di dalam agama Kristian. Dalam agama Kristian, Nabi Isa AS itu adalah Tuhan. Mereka yakin bahawa Isa AS yang disebut kalimah Allah, roh Allah, kalimah Allah, roh Allah itu dalam pandangan orang-orang Kristian adalah zat Allah. Allah SWT berfirman dalam ayat 171 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Di dalam ayat ini ada dua perkataan, wa kalimatuhu, dan satu lagi ruhun minhu. Menurut kepercayaan Kristian, kalimatuhu itu bermakna zat Allah Subhanahu wa taala. Ruhun minhu pun mereka yakin, mereka percaya roh di situ ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Sebab Allah sendiri mengakui bahawa Isa AS itu adalah kalimahnya dan rohnya. Yang berarti menurut pandangan mereka, Isa AS itu ialah juga zat Allah. Jadi kerana itu Isa adalah Allah, Isa adalah Tuhan. Sedangkan dalam Islam, Isa itu tetap dia sebagai makhluk. Kalimah di situ bukan berarti zat Allah, tapi Isa AS itu dijadikan oleh Allah dengan kalimahnya. Kalimah itu adalah Allah, ya. Tapi bila Isa itu dijadikan dengan kalimahnya, maksudnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah itu berbeza dengan diri Nabi Isa AS. Begitu juga roh di situ bukanlah berarti zat Allah, tapi berarti roh yang Allah jadikan. Roh yang Allah jadikan. Jadi terdapat di dalam masyarakat Islam
kumpulan-kumpulan orang Islam yang percaya Nabi Muhammad itu adalah juga Tuhan. Ini berdasarkan kepada ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka apabila aku telah sempurnakan kejadian tubuh Adam alaihissalam, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan di dalam tubuh Adam itu rohku. Mereka yang menganggap atau tersilap bahawa Nabi Muhammad itu juga Tuhan berpunca daripada penafsiran mereka yang salah, penafsiran yang salah terhadap wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalimah ruhi itu dimaknakan oleh golongan ini, min ruhi dimaknakan, ditafsirkan dengan min zatihi. Roh yang Allah tiupkan ke dalam Adam alaihissalam itu ialah zat Allah. Roh Allah makna menurut mereka ialah zat Allah. Sedangkan pandangan semua ulama tasawuf, semua ahli tafsir, min ruhihi itu maknanya min ruh khalaqahullah. Allah tiupkan roh yang Allah ciptakan. Ajaluni, seorang ahli hadis, menafsirkan hadis yang menyebut tentang roh dengan makna roh yang Allah ciptakan. Hadis yang saya maksudkan ialah hadis yang menyebutkan awalu ma khalaqallah nura nabiyuka min nurihi. Hadis ini kesahihannya sudah menjadi satu polemik antara ahli hadis. Ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi yang sahih, ada yang mengatakan sebaliknya ini adalah hadis yang dhaif, ini adalah hadis yang palsu, hadis maudhu', dan macam-macam lagi kalau kita telitikan tentang hadis tersebut. Di sini saya sebutkan karena kita ingin merujuk kepada kalimah min nurihi. Min nurihi itu ada juga setengah ulama mereka tersilap menafsirkan min nurihi itu min zatihi. Jadi kerana itulah mereka terbawa-bawa bahawa roh yang dimaksudkan dalam ayat tadi, fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi, maka mereka menafsirkan min ruhi itu dengan tafsiran min zatihi. Jadi bila ruhi itu ditafsirkan dengan tafsiran zat Allah, inilah menjadi satu punca kesilapan besar dalam akidah. Kerana menurut semua ahli tafsir dan ulama ahli sunnah, ulama Islam sepanjang zaman, min ruhihi itu artinya min ruh khalaqahullah. Semua ulama menafikan roh itu daripada zat Allah, tapi roh itu adalah Allah ciptakan. Jadi kerana itu mudhaf dan mudhafun ilaihi, ruhun itu mudhaf, ha itu mudhafun ilaihi, bukanlah mudhaf antara sifat dengan mausuf. Tapi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, mudhaf-mudhafun ilaihi ini adalah mudhaf yang bermaksud ataupun mudhaf dalam bidang milkun wa khalqun.
yang bermaksud ciptaan dan pemilikan. Artinya roh itu adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Jadi karena itu berbezalah dengan tafsiran roh di sini dengan makna zat Allah. Begitulah juga Syekh Al-Jaluni dia menjelaskan tentang hadis mengenai Nur Muhammad. Awalu ma khalaqallah nura nabiyyuka min nurihi. Min nurihi itu artinya min nurin khalaqahullahu ta'ala. Bukan bermaksud nur di situ bukanlah bermaksud zat Allah. Jadi Nur Muhammad itu dijadikan oleh Allah daripada nur yang Allah cipta. Memula Allah ciptakan nur, daripada nur itulah Allah jadikan nur Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Syekh Al-Jaluni. Jadi berbalik semula kepada persoalan tadi, ada kumpulan-kumpulan orang Islam yang sangat-sangat memuliakan Nabi, menghormati Nabi, sehingga penghormatan mereka itu melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam agama Islam, yaitu menganggap Nabi Muhammad itu juga sebagai Tuhan. Kecenderungan setengah orang Islam melebih-lebih menghormati Nabi sehingga Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Tuhan telah pun berlaku di zaman awal Islam. Walaupun kejadian itu tidak sejelas, tidak seteruk, tidak sehebat pada zaman sekarang ini. Misalnya sesudah kewafatan Nabi, ada segelintir orang-orang Islam yang sangat-sangat menyanjung Nabi. Mereka ini begitu bimbang. Kebimbangan mereka itu dapat dihindu oleh Sayyidina Abu Bakar yang telah dilantik menjadi khalifah. Antara kebimbangan setengah orang-orang Islam pada masa itu ialah bagaimanakah keadaan hidup mereka sesudah Nabi tak ada. Mereka terasa seperti yang disebut di dalam pepatah Melayu, seperti anak ayam kehilangan ibu. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar dapat menghidu perasaan setengah sahabat yang dilanda oleh perasaan yang salah ini. Karena Abu Bakar nampak mereka ini menggantungkan harapan potensi hidup mereka pada Rasulullah SAW. Seolah-olah mereka macam menjadikan Rasulullah itu sebagai pegantungan, macam mereka bergantung pada Tuhan, pada Allah SWT. Maka kerana itu Sayyidina Abu Bakar beri taklimat pada umat Islam di masa itu. Antara lain, Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Kamu tak usahlah bergantung harap kepadanya. Kerana Muhammad sudah meninggal. Bergantunglah pada Allah, mintalah pada Allah, sembahlah pada Allah. Kerana Allah itu hidup, tidak mati. Kisah ini ada diabadikan oleh beberapa orang ulama, antaranya yang mengabadikan cerita ini ialah Syekh Al-Hujairi dalam kitabnya Kasbul Mahjub, yang menceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar tetap berpegang kepada tauhid dan tidak berkanjak sedikit pun sesudah kewafatan Rasulullah SAW. Karena itu beliau dapat mengingatkan, menyedarkan umat Islam yang dilihat hampir-hampir mereka terjumus ke lembah kesesatan dalam akidah, iaitu dalam mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kecenderungan untuk memuliakan Nabi, menyanjung Nabi melebih-lebih sehingga Nabi dianggap sebagai juga Tuhan, seperti anggapan orang Kristian terhadap Nabi Isa ini, memang dapat kita rasakan
bila kita baca Quran dalam suratul Kahfi, di mana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama ana basrum mislukum yuha ilayya, hinggalah akhir ayat. Ya Muhammad, engkau ajarkanlah, bagilah faham kepada umatmu, aku ini adalah basar, manusia seperti kamu. Aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini memanglah Allah bertujuan supaya kita ingat dalam kegigihan kita menyanjung menghormati Nabi, mestilah kita ingat bahawa Nabi itu adalah manusia. Jangan sampai kita mengiktikadkan lebih daripada itu, sehingga kita menganggap Nabi Muhammad itu juga Tuhan. Dan pada hari ini memang terdapat golongan-golongan orang Islam yang percaya bahawa Nabi Muhammad itu juga Tuhan. Percayaan ini berpunca daripada konsep Nur Muhammad. Jadi saya ingin menyentuhlah sedikit tentang konsep Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad ini timbul kerana ada asas-asasnya di dalam Quran. Antaranya Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai orang-orang Yahudi, ayat ini diturunkan oleh Allah di Madinah, dan ayat ini mengingatkan orang-orang Yahudi di Madinah. Wahai ahli kitab, orang-orang Yahudi, sesungguhnya telah datang kepada kamu nurun wa kitabun mubin, satu nur dan sebuah kitab yang nyata kebenarannya. Menurut mufassirin, menurut semua ahli tafsir, nurun di dalam ayat ini bermaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada sinilah timbul konsep Nur Muhammad. Dan antara nama Nabi Muhammad sendiri pun Nur. Kemudian di dalam hadis ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razak dalam musnadnya. Hadis ini panjang lebar, tapi saya sebut permulaan hadis ini saja. Hadis ini menyebutkan awalu ma khalaqallah nura nabiyyika min nurihi ya Jabir. Awal-awal makhluk yang Allah ciptakan ialah nur nabimu, diciptakan daripada nurnya ya Jabir. Jadi Quran ada, kita temui dalam Quran, kita temui bahawa Nabi Muhammad itu nur, dan di dalam hadis ini juga bahawa Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah daripada nur. Jadi daripada sinilah timbul konsep Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu melihat kedudukan Nur Muhammad ini dalam agama Islam. Sesudah kita melihat dalilnya dalam Quran dan dalam hadis, tentulah kita ingin melihat macam mana pandangan ulama, terutamanya ulama akidah, di bidang tauhid, terhadap konsep Nur Muhammad ini. Dalam pemerhatian saya, pembacaan saya, dan pengalaman saya ketika mendengar sarahan, penjelasan, perbahasan tentang Nur Muhammad, maka saya dapat simpulkan bahawa ulama Islam atau masyarakat Islam dalam memandang konsep Nur Muhammad ini bolehlah kita bagikan kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama ialah golongan orang-orang yang betul dalam menanggapi konsep Nur Muhammad
dalam menjelaskan konsep Nur Muhammad, dalam mempercayai konsep Nur Muhammad. Golongan yang kedua ialah golongan yang melampau. Golongan yang melampau ini, yang ekstrim, sudah jauh daripada konsep Nur Muhammad yang sebenar yang dikehendaki di dalam Islam. Sehingga golongan ini menganggap Nur Muhammad itu dijadikan oleh Allah daripada zatnya, maka kerana itu persis seperti orang-orang Kristian menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Golongan yang kedua, ya, yang ekstrim. Golongan yang ketiga, mereka tidak kisah tentang konsep Nur Muhammad ini. Mereka tak ambil peduli. Dengan sana, dengan sini, tak ambil peduli. Inilah majoriti umat Islam di Malaysia ini. Karena itu mereka tak tahu pun apa yang sebenarnya konsep Nur Muhammad ni. Mereka tak peduli majlis-majlis atau ustaz-ustaz yang memberi penjelasan tentang Nur Muhammad, mereka tak ambil peduli. Artinya majoriti umat Islam di Malaysia ini memang tak tahu tentang konsep Nur Muhammad. Mereka tak ambil hal. Jadi kita perlu mengetahui bagaimanakah kedudukan yang sebenar konsep Nur Muhammad ni. Kedudukan yang sebenar ialah seperti yang dipegang oleh golongan yang pertama, bahawa Nur Muhammad itu memang ada di dalam Islam kerana ada asasnya dalam Quran dan dalam Sunnah. Cuma kita dapati konsep Nur Muhammad ini tidaklah dijadikan sebagai salah satu asas dalam akidah Islam. Sebab itu dalam pengalaman kita semua ketika mempelajari tauhid sejak dulu sampailah sekarang, di mana-mana pun konsep Nur Muhammad ni tidak ada diajarkan seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Kalau dalam ahli sunnah diajarkan tauhid sifat 20, diajarkan kepercayaan tentang Nabi dan Rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar. Kita dapati tidak ada diselitkan tentang Nur Muhammad. Kerana itulah maka konsep Nur Muhammad ini bukanlah menjadi salah satu asas akidah dalam Islam. Kerana itu menurut pandangan golongan yang pertama, kalau seorang mukmin itu dia dapat maklumat walaupun sedikit, walaupun secara asas tentang Nur Muhammad, sudah cukup. Kerana tidak ada ulama yang menegaskan wajibnya seseorang mukmin itu menambahkan asas akidah mereka terhadap Nur Muhammad dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Nur Muhammad. Tujuan golongan yang pertama ini, yang pertama ialah supaya kita dapat percaya pada Quran dan Sunnah, bahawa apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah tentang Nur Muhammad ini memang betul ada. Tapi tak perlulah kita mempelajari sedalam-dalamnya sehingga kita jadikan asas akidah dalam Islam. Tujuan yang kedua, golongan ini bertujuan supaya dapat membendung pengaruh golongan yang ekstrim tadi, yang beranggapan bahawa Nabi Muhammad itu juga adalah Tuhan. Kerana asal kejadian Nabi itu ialah nur. Nur itu berarti zat Allah. Ya. Khalaqallah awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika min nurihi. Min nurihi itu ditafsirkan dengan tafsiran min zatihi. Jadi kejadian Nabi Muhammad itu daripada nur itu bermaksud zat Allah.
Jadi kerana itulah Nabi Muhammad itu juga Allah, Nabi Muhammad itu juga Tuhan. Dengan pandangan golongan yang pertama tadi, dapatlah kita gunakan untuk membendung akidah golongan yang kedua yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kepercayaan ini tidak menonjol dalam masyarakat kita, tapi bila kita telitikan di sana sini, kita akan temui individu yang diam-diam percaya bahawa Nabi Muhammad itu juga Tuhan. Kerana kejadian Nabi itu daripada zat Allah. Lebih jauh daripada itu, kesan daripada kepercayaan bahawa kejadian Nabi kita Muhammad SAW itu daripada nur itu daripada zat. Lebih jauh lagi, golongan ekstrim ini menambah-nambah syarat sampurnanya iman, menambah-nambah syarat sampurnanya seseorang, tauhid seseorang, kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pemikiran yang kita boleh anggap sedemikian ialah pemikiran yang diutarakan oleh golongan orang yang percayai Nur Muhammad, konsep Nur Muhammad yang melebih-lebih, iaitu mereka menegaskan seseorang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah orang tersebut tidak akan sempurna sekiranya dia tidak dapat memahami dua perkara. Pertama, tidak memahami awal kejadian yang Allah ciptakan, iaitu Nur Muhammad. Bila seorang mukmin itu tidak tahu awal kejadian yang dijadikan oleh Allah ialah Nur Muhammad, dan seluruh kejadian juga dijadikan oleh Allah daripada Muhammad, maka makrifah seseorang itu tidak akan sempurna. Makrifah seorang itu akan kurang, akan cacat. Bila orang tersebut dapat mengetahui dengan jelas bahawa awal kejadian yang dijadikan oleh Allah Nur Muhammad barulah sempurna. Dalam Islam, satu-satu fakta akidah mesti ada dalilnya daripada Quran dan Sunnah. Manakah dalil Qurannya, ayat Qurannya atau Sunnahnya atau hadisnya yang menentukan syarat ini? Tidak ada. Kerana itu syarat ini adalah satu syarat yang dicipta, yang diada-adakan oleh mereka yang melampau-lampau dalam mempercayai konsep Nur Muhammad. Syarat yang kedua, untuk melengkapkan makrifah atau kenal terhadap Allah, hendaklah seorang itu dapat mengenal asal kejadian diri atau asal kejadian Adam. Kata mereka, asal kejadian Adam itu daripada tanah. Tanah itu daripada air. Air itu daripada api. Api itu daripada angin. Angin itu daripada nur. Jadi tubuh Adam itu sebenarnya pun daripada Nur Muhammad hakikatnya. Macam juga tubuh kita. Walaupun kita yakin roh kita daripada Muhammad, jasad kita daripada Adam, sebenarnya roh dan jasad kita juga daripada Muhammad, daripada Nur Muhammad. Jadi kalau ada dua maklumat ini pada seorang mukmin, barulah makrifah tentang Allah itu jadi sempurna. Kita ingin bertanya, mana dalil daripada Quran atau Sunnah yang menetapkan dua syarat ini? Ini adalah cakap-cakap itu saja. Siapa pun boleh bercakap. Tambah itu syarat ini. Dalam Islam, satu fakta akidah mesti ada dalil daripada Quran yang jelas, kalau boleh disokong lagi dengan hadis. Ya, hadis yang sahih. Barulah boleh dijadikan asas akidah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, memanglah Nabi Muhammad itu manusia, tapi janganlah kita pula
merendahkan taraf Nabi Muhammad, sehingga kita anggap Nabi Muhammad itu macam kita juga. Janganlah kita anggap Nabi masa budak-budak pun, Nabi Muhammad masa budak-budak, masa kecil pun macam budak-budak biasa saja. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu walaupun dia manusia, tapi dia luar biasa. Luar biasanya Nabi Muhammad ini kita boleh lihat daripada keturunannya. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, sehingga datuk nenek Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan berat, dosa-dosa berat. Tak perlu saya sebutkan apa dosa-dosa berat yang karena kita semua sudah tahu. Jadi dipelihara oleh Allah. Malahan kelahiran Nabi itu didoakan oleh Nabi Ibrahim seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Baqarah. Jadi kerana itu luar biasa. Dan masa dilahirkan pun, masa dikandung oleh ibunya pun ada tanda-tanda kenabiannya. Yang semua ini tuan-tuan para pendengar sekian sudah tahu. Masa dilahirkan pun disebut dalam berjanji oleh Syekh Ja'far berjanji, dilahirkan saja mahtunan. Nabi Muhammad sudah bersunat. Dilahirkan saja sudah bersunat. Dan tentang luar biasanya Nabi Muhammad masa kecil, saya teringat di dalam Sirah Nabawiyah karangan Ibn Hisham, ketika Nabi Muhammad kecil, umur dalam 6 tahun ke 5 tahun atau 7 tahun, budak-budak. Ketika itu orang-orang Quraisy sedang membetulkan Kaabah. Mereka angkat batu dari jauh untuk membetulkan Kaabah. Oleh kerana pada masa itu tak ada apa-apa pengangkutan, maka batu-batu itu diangkatlah satu-satu, diletak atas kepala. Dalam cerita sirah itu, orang-orang Quraisy ni, orang-orang tua, pemuda-pemuda Quraisy angkat batu itu letak kepala sakit. Jadi kerana itulah mereka buka pakaian mereka, jadikan alas kepala. Walaupun mereka telanjang. Jadi telanjang itu tak jadi masalah bagi masyarakat Arab Jahiliyah di kota Mekah. Ketika itu Nabi berada di kalangan orang-orang Quraisy yang mengangkat batu ni dengan telanjang. Orang Quraisy heran kenapa Nabi tak mau buka seluar, orang lain buka seluar. Oleh kerana itulah maka ada orang-orang Quraisy yang nakal, Nabi kita ditelanjangkan. Dalam sirah itu diceritakan, bila ditelanjangkan saja Nabi pingsan. Lalu datuknya Abdul Muttalib datang, saudaranya datang. Abdul Muttalib datuknya datang, lalu menyarungkan semula pakaian Rasulullah, baru Rasulullah sedar. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah itu masa kanak-kanak luar biasa. Tidak seperti kita. Dan banyak lagi cerita-cerita dalam berjanji itu luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Cuma keadaan luar biasa ini janganlah sampai kita melampau-lampau sehingga Nabi Muhammad itu kita anggap sebagai Tuhan. Seperti di dalam agama lain, seperti dalam agama Kristian misalnya. Jadi kita berbalik semula kepada konsep Nur Muhammad tadi. Adakah hadis yang menyebutkan tentang Nur Muhammad itu sahih atau macam mana tarafnya? Ini telah pun dibahaskan oleh ahli hadis. Ada ahli hadis kata hadis itu betul, sahih. Ada ahli hadis mengatakan hadis itu tak betul. Dalam hadis yang panjang itu diceritakan daripada Nur Muhammad itulah menitiklah beberapa titik, iaitu sebanyak 124,000 titik. Jadilah daripada titik itulah menjadi 124,000 Nabi dan Rasul. Ada yang menyebutkan menitiklah 313 titik.
jadilah 313 orang askar yang ambil bahagian dalam perang Badar. Begitulah seterusnya. Malahan daripada Nur Muhammad inilah ya menitik berbagai titik yang nanti akan jadi itu jadi ini. Sebab itu hadis ini dianggap oleh setengah ulama, bukan saja ahli hadis, setengah ulama, hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang palsu dan sebagainya. Riwayat Syekh Abdul Razak pun tak didapati dalam musnadnya. Tapi mereka yang menegaskan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razak memang terdapat dalam musnad Syekh Abdul Razak dalam juzuk yang pertama. Tapi bahagian pertama ini telah hilang dan akhirnya ditemui. Setengah orang kata ditemui di Yaman, setengah orang kata ditemui di India. Jadi memanglah ada hadis ini. Ya. Jadi apabila ada dalam hadis, ada dalam Quran, memang perkara ini betul. Cuma dalam sejarah perkembangan ilmu dan penyebaran ilmu, Nur Muhammad ini kita dapati tidak ada disentuh secara serius oleh para ulama akidah. Tidak ada disentuh. Antara ulama yang menyentuh tentang Nur Muhammad ini ditulis dalam bukunya ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dimuatkan dalam kitabnya Sirrul Asrar. Dan di Asia Tenggara ini Syekh Arsyad Banjari telah pun menulis tentang Nur Muhammad ini dalam kitabnya Kanzul Ma'rifah. Tapi saya tak dapatlah menelitikan macam mana pandangan Syekh Arsyad Banjari tentang Nur Muhammad dalam kitabnya ini. Tapi kitab Kanzul Ma'rifah inilah yang menjadi kitab asas yang diterangkan oleh ulama-ulama berketurunan Banjar ketika mereka menerangkan tentang Nur Muhammad. Jadi kitab yang mereka jadikan asas ialah kitab Kanzul Ma'rifah. Tetapi ternyata ketika mereka ini menjelaskan Nur Muhammad, mereka menambah-nambah dengan fikiran mereka sendiri. Karena itu kemungkinan mereka ini sudah terlajak daripada asas akidah Islam berkemungkinan besar. Berkemungkinan besar pandangan mereka ini telah terlajak. Antaranya apa yang telah saya sebutkan tadi, ya, Muhammad, Allah dan Muhammad, dua nama yang berbeza tapi satu hakikat. Dan akhirnya memang terdapatlah di negara kita ini golongan-golongan orang yang percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi ini sudah menjadi zindik. Macam orang Kristian menganggap Nabi Isa itu adalah juga Tuhan, maka mereka dikatakan zindik, terkeluar daripada akidah yang sebenar dalam agama Allah. Jadi kerana itu kita jangan menjadi orang-orang yang zindik. Kita kembalilah kepada asas akidah dalam Islam seperti yang kita pelajari. Tak perlulah kita mempelajari, mendalami Nur Muhammad ni, kerana mempelajari, mendalami konsep Nur Muhammad ini kalau tidak dipandu oleh ulama yang mempunyai ilmu yang benar, kemungkinan akan terlajak kepada menuhankan Muhammad SAW. Tidaklah kemungkinan terlajak menganggap Nabi Muhammad SAW itu sebagai Tuhan memanglah akan menjadi besar dan bahaya terhadap kita. Karena itu cukuplah kita pahami konsep Nur Muhammad itu sebagaimana yang dijelaskan oleh setengah ulama. Sebuah kitab yang baik untuk kita baca, untuk kita jadikan panduan
supaya kita dapat mempercayai, memahami konsep Nur Muhammad ini dengan betul, ialah sebuah kitab yang dikarang oleh bekas Naib Chancellor Universiti Azhar yang bertajuk Nur Muhammad, dan kitab ini telah diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kitab ini berasal daripada sebuah kertas kerja. Pada tahun 2004, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, pada masa itu Mufti Negeri Sembilan ialah Datuk Muhammad Murtaza bin Haji Ahmad. Pada tahun 2004, Jabatan Mufti Negeri Sembilan telah mengadakan seminar tasawuf dan tarekat. Saya sendiri ada menulis sebuah kertas kerja berkenaan konsep tarekat. Di dalam seminar itu juga ada ditulis sebuah kertas kerja yang bertajuk Nur Muhammad. Penulis kertas kerja Nur Muhammad ni ialah Naib Chancellor Universiti Azhar pada masa itu, iaitu Profesor Dr. Umar Hashim. Kertas kerjanya telah pun dibukukan dan kita boleh dapati seperti yang ada saya tunjukkan ini, Nur Muhammad, dan itu gambar itu ialah gambar Profesor Umar Hashim. Beliau menegaskan Nur Muhammad ini memang ada disebut dalam Quran, dalam sunnah, ya. Dan kita percaya Nur Muhammad ni memang ada. Cukuplah. Tak perlulah kita sampai terlajak-lajak menuhankan Nabi Muhammad SAW. Daripada kertas kerja ini, akhirnya Profesor Umar Hashim telah menulis sebuah buku yang bertajuk Nur Muhammad. Buku tersebut hampir 200 muka. Tuan-tuan boleh beli, boleh apa itu baca dan boleh fahami dengan betul. Saya ingin menyebutkan kenapa Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Murtaza mengadakan seminar ini pada tahun 2004. Kerana ada faktor-faktor yang mendorong beliau mengadakan seminar dan memilih tajuk Nur Muhammad. Pada tahun 2000 lebih kurang ada berita daripada pihak-pihak yang berkuasa agama di Kuala Lumpur bahawa tarekat-tarekat yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia akan diharamkan kerana tarekat-tarekat ini mengajarkan konsep Nur Muhammad yang dianggap sesat. Maka kerana itulah Datuk Mufti mengadakan seminar pada tahun 2004 untuk menolak pandangan yang negatif ini, untuk mempertahankan tarekat-tarekat yang diajarkan oleh ulama tasawuf. Yang kedua, untuk menolak pandangan bahawa Nur Muhammad ini adalah sesat. Jadi memanglah Jabatan Mufti pada masa itu dan hingga sekarang, Jabatan Mufti Negeri Sembilan pada masa itu hinggalah sekarang tetap berpegang bahawa konsep Nur Muhammad ini memang wujud dalam agama Islam kerana ada dalilnya yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Semua fakta-fakta tentang Nur Muhammad ini kita boleh baca dalam kitab Nur Muhammad yang ditulis oleh Profesor Umar Hashim, bekas Naib Chancellor Universiti Azhar. Dan kerana seminar itu dan kitab Nur Muhammad yang ditulis oleh beliau ini, maka kebenaran konsep Nur Muhammad itu dapat dipertahan mana-mana kepercayaan orang Islam yang sudah tersimpang, sudah terlajak menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan juga dapat dibetulkan dengan adanya kitab Nur Muhammad dan adanya seminar ini. Dalam seminar itu berdasarkan pada kertas kerja saya, maka antara resolusi yang dibuat pada seminar ini ialah bahawa
ilmu tarekat, ilmu dan amalan tarekat adalah ajaran Islam yang sebenar. Terdapat dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah, menjadi sunnah Rasulullah yang sepatutnya kita ikuti. Kerana itu ilmu dan amalan tarekat tidak boleh dikaitkan dengan ajaran sesat. Itu antara resolusi. Jadi saya fikir setakat ini dahulu keterangan secara ringkas mengenai konsep Nur Muhammad bersempena dengan usaha kita mengagungkan Maulid Rasul, memuliakan Rasulullah, membantu perjuangannya dan berpegang dengan kitab yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.